والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح على رفين اللهم إن إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayah yang diperkenankan kita berada dalam rumah Allah. Jangan lupa kita berniktikaf. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Sahaja aku berniktikaf dalam masjid ini kerana Allah taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dimatikan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah dengan barakat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita menyambung kembali di dalam pelajaran kitab Siraj Salikin juzuknya keempat, di mana kita telah sampai di muka surat 496. Kita sedang membicarakan bagaimanakah siksaannya di dalam api neraka. Setiap satu dosa ada dia punya siksa yang tersendiri. Kalau sekira orang-orang yang bakhil kedekut, maka siksanya tu hartanya akan dijadikan ular untuk mengikat dan mematuknya. Begitulah kalau kita ada rezeki lebih, kita lihat orang fakir miskin, orang susah, sedekah lebih tak apa. Sebab yang harta kita simpan itu nanti besok dia jadi ular untuk mematuk kita. Na'udzubillah min zalik. Dan menyambung dari kata-kata kita di muka surat 496 di perenggan yang ketiga, berkata tuan pengarang kita Syekh Abdul Samad Falembani rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati rohnya dan manfaatkan ilmunya kepada kita dunia akhirat, amin. Katanya, siksaan ke atas orang-orang yang berharta, yang menyimpan hartanya dan tidak mengeluarkan zakat. Ini tak mengeluarkan zakat, tidak menggunakannya pada perkara-perkara kebajikan. Dia tak buat perkara yang baik, habis buat apa? Buat yang tak baik, yang buat maksiat, buat yang sia-sia, pembaziran untuk dunia, untuk rumah, macam-macam lah. Tapi untuk ibadat, jauh sekali. Tidak menggunakannya untuk peperangan sabilillah atau sebagainya. Mereka ini disiksa dengan ditikam dengan besi panas yang merah daripada api neraka, bermula daripada dahinya hingga ke tengkuknya. Na'udzubillah. Ditikam pada dahi, cocok keluar kat tengkuk. Allah, besi panas merah menyala. Dan ditikam pula dengan besi itu lambungnya yang kanan hingga tembus ke lambungnya yang kiri. Lambung tu rusuk kita lah, rusuk kanan dicocok tembus sampai keluar ke rusuk kiri kita. Na'udzubillah. Kemudian ditikam daripada belakangnya hingga tembus ke depan dadanya. Demikianlah mereka disiksa selama-lamanya. Kalau dia mati kafir ya, dia Islam tapi tak keluar zakat. Jadi apabila dia mati pula mati kafir pula. Macam mana ustaz mati kafir? Yalah, kalau dia mati tu dalam masa dia nak mati ni, datang setan goda dia, kata agama Yahudi lah benar, agama Majusi lah yang benar. Dia pun ikut kata-kata setan tu yang menyerupai muka ibu, muka ayah. Jadi kita takkan tak percaya. Jadi dia pun ikut, mati kafir. Na'udzubillah. Dia kalau mati kafir kena siksa macam yang kita sebut tadi. Dah hidup dunia pun tak keluar zakat, kenalah tikam dengan besi panas menyala. Na'udzubillah. Siksaan ke atas orang yang menjadi saksi palsu ialah digantung dengan lidahnya
kemudian dipukul oleh 70,000 malaikat dengan pemukul besi daripada api neraka jahanam hingga hancur tubuh badannya dan tinggal rohnya. Kemudian dikembalikan semula tubuh badannya untuk disiksa lagi seperti itu buat selama-lamanya. Jadi saksi palsu. Ni kita pergi ke mahkamah, kita pun jadi saksi, padahal kita pun tak nampak apa yang berlaku, tapi nak berikan kes tu menang kepada orang kita, keluarga kita, adik-beradik kita, kita sanggup cakap bohong. Oh ya, saya bersumpah dengan nama Allah, saya nampak orang ni buat macam ni, padahal bohong. Apa balasannya? Digantung dengan lidah dia ke api neraka. Kemudian 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. Macam mana 70,000 malaikat? Tak muat tempat tu. Jawapan kita, Allah besarkan tubuh badan. Orang dalam neraka ni, tubuh badan dia besar. Dia bau dia saja, daripada ujung bau nak sampai ke tempat tengkuk dia ni, lebih kurang 3 hari perjalanan. Oh, besar. Itu bau dia, melebar dia. Sebab apa besar-besar? Supaya sedaplah malaikat pukul. Kalau kecil-kecil, satu malaikat pukul pun dah habis. Tapi bila besar, yang pukul kat kaki, yang kat peha, kat badan, sedap. Na'udzubillah min zalik. Kita dengar ni jangan dia ingat orang pula. Ingat astagfirullah, takutlah kita yang terkena. Itu dia tuan-tuan. Siapa yang kena macam tu? Orang yang jadi saksi palsu. Jadi saksi palsu ni dosa besar. Dan cakap bohong pun dosa besar juga. Cuma kalau saksi palsu tu lebih besar lagi lah ya. Ada setengah ulama kata cakap bohong tu masuk dosa kecil. Tapi dosa juga ya. Dan siksaan ke atas orang-orang yang mengumpat ialah digunting bibirnya dengan gunting besi yang merah panas dan dari api neraka jahanam hingga hancur bibir dan lidahnya. Kemudian dikembalikan seperti sedia kala dan digantung lagi semula seperti itu untuk selama-lamanya. Itu dia tuan-tuan. Jadi kalau dia tu orang mengumpat, bawa cerita hal orang kepada orang lain. Cerita apa? Cerita yang boleh membawa keburukan. Kalau orang tu dengar orang cerita hal dia, marah dia. Itu nama mengumpat. Walaupun benar, kita cakap ni betul ustaz, dia buat macam tu. Walaupun benar, itu pun dikira mengumpat. Ini balasannya. Bibir dia gunting, lidah dia pun digunting, kemudian dah hancur dah. Kemudian Allah kembalikan lagi, guntingkan lagi dengan gunting daripada api neraka jahanam. Tapi kadang-kadang ada setengah-setengah orang kita ni, dia tak faham. Dia ingatkan mengumpat tu kalau cakap yang dusta baru mengumpat. Pernah satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui di satu kumpulan para sahabat yang sedang bercerita hal saudara dia. Nabi kata jangan mengumpat. Mereka pun jawab, ya Rasulullah, yang kita cakap ni betul, berlaku. Kata Nabi, kalau betul itu mengumpat, kalau tak betul itu fitnah. Dua-dua tak boleh. Nampak tuan-tuan? Betul pun tak boleh, apalagi kalau tak betul. Habis ustaz dia buat macam tu. Kalau engkau nak betulkan dia, pergi jumpa one by one nasihat. Kawan, saudara, saya ni nak cakap sikit, minta maaf lah ya. Yang saya nampak awak ni buat macam ni, tak boleh tau menyalahi agama. Dia nak dengar, tak dengar sudah. Tapi jangan kita membawa cerita dia bagi tahu pada orang. Itu tak boleh, itu dosa. Macam mana kita lihat hari ini dengan adanya WhatsApp, adanya kita katakan YouTube, adanya sekalian alat-alat media masa yang canggih. Banyak orang sekarang jatuh dalam mengumpat. Ustaz, kita tak cakap pun. Awak tak cakap, tapi awak paskan, awak forwardkan cerita-cerita yang awak dapat tu, awak pas pada orang lain.
Sebagai contoh, dia dapat video, orang kata ni Habib sesat, pergi makam Habib Nur syirik, ni orang doa ni semua dah syirik, tengok ni semua ni Habib-Habib ni. Kita pun dapat, bagus cerita ni. Padahal ini fitnah, ini memburuk-burukkan saudara Islam, dosa. Kita pun pas, kita pas satu orang, orang tu pas 10 orang, 10 orang tu pas 1000 orang. Berapa banyak orang yang dapat berita kerana kita, semua tu kita pun tanggung. Na'udzubillah min zalik. Nampak tuan-tuan, zaman sekarang buat dosa lagi banyak. Zaman dulu nak cerita satu orang, susah nak cari kawan. Cerita satu orang, nak pas satu orang lagi susah, memakan masa. Zaman sekarang in 1 second, pop, kita tekan saja, sudah dah tulis dosa, berapa ribu dosa kita. Nampak? Sebab tu kita jangan mudah dapat berita terus kita forward, melainkan berita yang baik, berita nasihat, berita yang menunjuk ajar agama. Tak apalah, ni cerita hal orang, kita bawakan sebar-sebarkan, tak boleh, dosa walaupun benar. Apalagi kalau tak benar. Kalau kita tak tahu, jangan kita buat sesuatu yang kita tak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Apa kata Allah? Jangan kamu buat sesuatu yang kamu tak tahu. Tak tahu, Allahu alam. Jangan kita pas orang pula. Kita pas orang, kita pun berdosa dah. Macam itulah hukumnya. Itu hukumnya orang yang mengumpat, maupun zaman dulu maupun zaman sekarang. Siksaan ke atas orang yang suka membesarkan diri ialah dimasukkan ke dalam keranda api neraka jahanam, dan keranda itu ditutup kemudian diletakkan di neraka jahanam paling bawah. Setiap seorang daripada mereka dengan 99 jenis siksaan dalam satu saat. Setiap kali kulit mereka hancur, diganti pula dengan kulit yang lain dan disiksa semula. Subhanallah. Inilah orang yang takabur, bangga, besar diri. Masukkan dalam keranda, ditutup keranda tu, diletakkan di paling bawah api neraka. Kita dah sebut dalam pelajaran lepas, api neraka ni paling panas kat mana? Yang paling bawah. Yang paling bawah paling panas. Dan bermacam-macam siksaan yang dia akan kena. Jadi kulit ni hangus. Bila hangus, Allah tukar kulit baru. Hangus, tukar kulit baru. Kenapa nak kena tukar pula? Jawapannya, sebab apabila kita tukar kulit baru, dia akan dapat rasa sakit. Kalau tak tukar, dia sakit yang pertama saja, terbakar. Lepas tu dah tak sakit. Kenapa? Ini ada ilmu sains. Di bawah kulit kita ada urat saraf. Urat saraf ini, bila kita kena panas, dia rasa panas. Bila kita kena sejuk, dia rasa sejuk. Bila kita tersepit, dia rasa sakit. Itu urat saraf. Apabila kulit kita dah terbakar, urat saraf ini pun terbakar, kita dah tak rasa sakit. Jadi orang-orang yang terbakar, rumah terbakar ke atau mobil terbakar dekat dalam kereta apa, dia hanya sakit tu bila dia kena bakar, kena api saja. Lepas dah habis kulit dia hangus, dia tak sakit dah. Tapi dia kepanasan. Tapi dah tak sakit dah. Jadi Allah Ta'ala nak jadikan dia rasakan sakit terus menerus. Bila kulit hangus, tukar. Kulit hangus, tukar. Kulit hangus, tukar. Allah. Itulah firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka hancur, kami gantikan mereka dengan kulit-kulit yang lain agar mereka merasai akan siksaan itu. Nampak? Allah Ta'ala sebutkan agar mereka merasakan siksaan itu. Digantikan kulit. Kenapa? Supaya dia rasa. Habis kalau tak ada kulit, tak rasa. Tak rasa.
Jadi bila ulama-ulama atau saintis-saintis dia kaji, oh, rupanya bahawa kulit kita ada urat saraf. Bila kulit ni dah kena soyat, dah tak ada, tinggal daging saja, dia tak akan rasa sakit lagi pasal dah tak ada lagi urat saraf dia. Subhanallah tuan-tuan ya. Al-Quran sepenuhnya semua adalah ilmu. Di sana terdapat banyak lagi siksaan di dalam neraka jahanam mengikut berbagai-bagai dosa manusia di dunia. Namun manusia seyogialah mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dan memperbanyakkan bertaubat daripada segala dosa itu, serta memperbanyakkan amalan ibadat, memperbanyakkan zikrullah, dan tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi kita dah dengar dosa macam-macam lagi azab. Habis ustaz kita ni dulu muda-muda, macam-macam kita dah buat. Macam mana ni? Bertaubat pada Allah, beristighfar, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kita ingat Allah Ta'ala ni maha pengampun, maha penyayang. Macam mana besar dosa kita sekalipun, kalau kita bertaubat, Allah ampunkan kita. Lebih-lebih lagi dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ni bulan pengampunan. Bulan Rajab bulan pengampunan. Dalam kitab Majmu' Syarif, kitab yang ada himpunan beberapa surah-surah Al-Quran, Yasin, Kahfi dan macam-macam lagi, ada istighfar Rajab. Istighfar Rajab bagus tu doa dia tu. Kalau kita buat dia, masa baca. Kalau boleh tiap-tiap hari baca. Kalau boleh pagi petang baca. Tak dapat sehari sekali, tak dapat 2 hari sekali, tapi jangan tak baca. Lebih-lebih bulan Rajab ni. Jadi amalkan. Lepas bulan Rajab pun baca, sebab dia memang bagus doa dia, mohon ampun daripada Allah Ta'ala. Jadi itulah dia tuan-tuan, kita jangan putus asa daripada rahmat Allah, walau macam mana jahat kita sekalipun. Kenapa? Kerana Allah tu maha pengampun lagi maha penyayang. Melainkan kalau dosa syirik, kalau orang tu mati dia syirik pada Allah, itu Allah tak ampunkan dia. Tapi kalau selain pada dosa syirik, Allah boleh ampunkan siapa saja yang bertaubat pada Allah. Kalau orang tu dah syirik zaman dulu, tapi dia bertaubat, apakah Tuhan terima? Yes, Allah Ta'ala terima. Kalau ada syirik, tapi lepas tu dia dah taubat dan insaf, dia masuk Islam balik, maka Allah terima taubat dia. Sebab tu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hambaku yang keterlaluan melakukan maksiat, janganlah berputus asa daripada mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, serta bertaubat daripada segala dosa kamu, kerana sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa hambanya. Sesungguhnya dialah maha pengampun lagi maha menyayangi hamba-hambanya yang bertaubat daripada segala maksiat itu. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau dah macam mana jahat sekalipun, jangan kita termakan bisikan setan. Sudahlah, muka macam kau, takkan Tuhan terima taubat kau. Jangan. Ingat apa yang disebut oleh Allah ni. Macam mana kita jahat pun, kita taubat. Habis ustaz, dulu kita dah taubat, habis kita buat lagi. Walaupun dah buat lagi, taubat lagi. Habis nanti kalau kita dah taubat, kita buat lagi macam mana? Tak apa, kalau kita dah taubat, terjatuh lagi. Bukan sengaja, tapi terjatuh lagi, taubat lagi. Jangan kita anggap, tak apalah, aku ni jam tengah muda, aku kalau taubat pun nanti buat lagi pun tak guna, nanti tunggu dah tua lah, baru aku betul-betul taubat. Soalan kita, boleh jamin ke sampai tua? Kalau mati tengah-tengah muda macam mana? Dah mati tak bertaubat, rugi tuan-tuan. Sebab tu di sini jangan kita lambat-lambatkan taubat. Habis ustaz, kalau kita dah taubat nanti kita buat lagi. Awak boleh jamin ke umur kau tu hidup lagi 10 hari?
10 minit pun belum tentu lagi. Kita tak tahu pun. Memang nafsu kita ni jahat, tapi kita pun tak tahu hidup lagi ke tidak. Lagi 1 minit ni lepas ni kita mati, hidup pun kita tak tahu. So kita taubat pada Allah. Astaghfirullahalazim, taubat pada Allah. Habis besok jatuh lagi, buat dosa lagi, macam mana? Taubat lagi pada Allah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyayangi orang-orang yang memperbanyakkan bertaubat daripada segala dosa, dan Allah menyayangi orang-orang yang mensucikan diri daripada segala dosa dengan memperbanyakkan bertaubat daripada dosa-dosa itu. Banyak ada bertaubat. Allah Ta'ala suka orang yang banyak taubat. Hari ini taubat, terjatuh lagi, taubat lagi besok, jatuh lagi, taubat lagi. Allah suka pada dia. Pelik kan? Kita kalau dengan manusia, orang dah buat salah dengan kita sekali, kita sudah rasa marah. Okey, aku maafkan kau, tapi kau jangan buat lagi besok orang tu buat lagi. Muka ni juga buat lagi. Nampak? Kita dah marah kan? Aku dah cakap, dah warning kan? Kau buat lagi. Alamak, kau ni tak guna lah. Tak guna aku maafkan kau. Nampak? Itu kita manusia. Tapi Allah Ta'ala tidak. Buat lagi, minta ampun, Allah ampun. Buat lagi. Tapi jangan kita buat tu sengaja. Memang tak sengaja. Kita dah cuba lawan-lawan nafsu, jatuh lagi. Cuba jatuh lagi. Allah ampunkan. Taubat, Allah ampunkan. Taubat, Allah ampunkan. Allah sayang pula. Kita ni kalau sekiranya orang dah buat salah kita, kalaupun kita maafkan dia, kita tak sayang dia. Tak apa, aku maafkan kau lah, tapi aku tak mau tengok muka kau lagi lah. Itu kita lah. Aku maafkan, okey, pergi. Tapi kita maaf, tapi kita dah tak suka orang tu. Tapi Allah Ta'ala terbalik. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sayang orang yang banyak bertaubat. Daripada dia ahli dosa, dia sudah menjadi kekasih Allah pula. Tengok, daripada dulu dia dosa, bila dia taubat, Allah ampunkan dia, dan Allah sayang dia pula. Subhanallah. Inilah Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sebab tu kita hamba-Nya, janganlah kita putus asa daripada rahmat Allah. Macam mana pun dosa kita, dah berulang kali pun, jangan putus asa. Segera kita taubat. Sebelum nak tidur, kita sembahyang sunat 2 rakaat sunat taubat. Tak sempat sembahyang sunat taubat, kita baca istighfar, minta ampun pada Allah. Sebab kita tak tahu besok hidup ke mati, kita tak tahu. Mungkin tidur ni last untuk kita, dah besok tak ada lagi untuk kita. Jadi sebab tu kita taubat. Habis kata ustaz, saya ni kerja tempat saya ni tak bolehlah nak jaga mata, tak bolehlah saya macam ni nanti buat lagi, terjatuh lagi. Kau nak pergi kerja, hidup pun tak tahu, mati pun tak tahu. Tantang besok pagi kau tak pergi kerja, tantang kau dah meninggal lah. Jadi taubat kita pada Allah. Besok tu cerita lain. Besok cerita apa yang Allah tentukan untuk kita. Hari ini kita sudah bertaubat pada Allah, taubat nasuha. Besok bangun pergi tempat kerja, jatuh lagi, taubat lagi. Kita hidup mati pun kita tak tahu besok. Macam itulah dia tuan-tuan. Selalu ingatkan diri kita. Sebab yang menjadi guru kita ialah diri kita sendiri. Kalau kita tak nasihatkan diri kita, siapa nak nasihatkan diri kita? Ustaz nasihat seminggu sekali je. Mak ke ayah tu kalau dia nampak adik-beradik, dia nak nasihat, takut nanti jadi bergaduh adik-beradik. Jadi kitalah kena nasihat diri kita. Sebelum tidur, astaghfirullah, aku dosa dah banyak ni, astaghfirullah. Taubatlah kita pada Allah Ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti orang yang tiada dosa. Kenapa? Macam kain kotor, dia basuh. Kotor, dia basuh. Kotor, dia basuh. Kotor tak kain ni? Tak kotor dah. Pasal setiap kali kotor dia basuh.
Setiap kali kotor dia basuh. Macam itulah orang yang bertaubat seperti orang yang tak ada dosa. Dia berdosa, astaghfirullahalazim, dia taubat pada Allah, cuci dosa dia, dah habis dah dosa. Dia taubat, dia dosa lagi, dia taubat lagi, lepas tu cuci lagi dosa dia. Dengan itu dia seperti orang yang tak berdosa. Syarat bertaubat tu 3. Ni kalau taubat ini dia ada syarat, 3 syarat. Apa tu 3 syarat? Pertama, meninggalkan segala perkara maksiat. Tinggalkan segala perkara maksiat pada masa itu juga. Dia mencampuri orang-orang yang jahat. Jangan campur lagi dengan orang jahat. Dia duduk kampung tempat orang jahat, jangan duduk kampung orang jahat tu, tinggalkan. Pernah satu orang Bani Israel, dia telah bunuh 99 orang. Dia pergi jumpa satu orang ahli ibadat. Saya ni nak bertaubat dan saya dah bunuh 99 orang. Apakah Allah boleh terima taubat saya? Kata ahli ibadat tu, dah 99 nyawa kau dah bunuh. Hei, Tuhan tak akan terima taubat engkau. Maka orang ini pun bunuh si ahli ibadat ni. Dah genap dah 100. Dia pergi pula jumpa pada orang alim. Saya sudah bunuh 100 orang. Saya nak taubat. Apakah Allah terima taubat saya? Kata orang alim, walau lebih pada 100 pun, kalau kau betul bertaubat, Allah terima taubat kau. Ini beza orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu dia tengok, banyaknya kau dah bunuh. Tapi orang ada ilmu, walau lebih dari itu pun kalau kau taubat, Allah terima. Nampak? Jadi, tapi orang alim kata, kau syaratnya kena tinggalkan kampung yang kau duduk yang tak baik tu, pergi ke kampung orang-orang salihin yang sebelah sini pula. Jadi dia pun tinggalkan kampung dia. Pasal duduk kampung dia ni semua orang-orang penjahat-penjahat. Jadi nak kena tinggalkan supaya dia nak berubah, nak jadi orang baik. Dia pun sungguh-sungguh nak bertaubat, nak jadi orang baik. Dia pun berjalan pergi ke kampung orang baik. Tengah jalan terlanggar batu, jatuh dia. Dia pun kesut-kesut. Dalam kesut-kesut mati dia. Allah, tak sempat sampai ke kampung orang yang baik. Malaikat azab dengan malaikat rahmat turun. Malaikat azab kata, aku nak ambil roh dia kerana dia telah bunuh 100 nyawa. Malaikat rahmat kata, aku nak ambil roh dia kerana dia sudah ada niat nak bertaubat. Dua-dua malaikat gaduh, mana satu nak ambil ni? Allah hantar satu malaikat jadi hakim. Baiklah, kamu berdua, kita ukur daripada kampung jahat dia sampai tempat dia jatuh, dan daripada tempat dia jatuh sampai kampung baik, mana yang lebih dekat? Yang mana lebih dekat, itulah dia daripada golongan orang tersebut. Jadi kerana dia tadi bila dah jatuh, dia kesut tu sikit sejengkal lebih dekat dengan kampung orang baik. Dengan itu dia diambil rohnya oleh malaikat rahmat dan diterima taubatnya menjadi ahli syurga. Nampak tuan-tuan? Kerana ada kesungguhan. Kita pun tahu, kita duduk dengan member-member yang kaki botol, kaki dada, yang kaki betina. Aku nak taubat ni, tinggalkan. Tinggalkan. Sebab selagi kita tak tinggalkan orang-orang ini, kita akan terpengaruh dia. Ini kena ada kesungguhan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, menyesal di atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Menyesal tu macam mana? Rasa sedih, sedihnya amat sangat. Termenung dia, alamak, dosa aku banyak, astagfirullah. Dia sedih dia.
Kata Imam Ghazali dalam kitab yang lain, seolah-olah harta dia habis, hangus terbakar. Semua anak isteri dia mati terbunuh. Macam mana perasaan kita? Allah, sedihnya. Macam itulah ibaratnya sedihnya. Kenapa aku buat dosa ni, ya Allah, astagfirullah. Menyesal dia. Ini perasaan menyesal. Syarat kedua, kalau dia dah taubat tapi tak ada perasaan menyesal, bangga lagi ada. Dia jumpa budak-budak muda. Kau orang tahu pakcik dulu masa dia kampung-kampung, terror tau. Siapa tak kenal pakcik ni? Kaki botol. Semua orang takut pakcik. Siapa jumpa pakcik lempang semua takut lari. Wah, dia bangga dengan dia punya jahat dia. Itu belum menyesal. Orang menyesal ni malu, nak cakap pun malu. Itu perasaan menyesal. Itu kena ingat. Sekadar dia bertaubat tapi dia tak menyesal, belum taubat lagi namanya. Dia dah taubat, astagfirullahalazim, tapi dia cerita orang, saya macam mana-mana punya night club semua saya dah pernah pergi pakcik ni taubat tapi cerita orang. Tak boleh. Kita dah taubat ni, kita jangan buka cerita lama lagi dah. Jadi kita kena rasa malu kita dengan Allah Ta'ala. Itu perasaan kita menyesal. Itu syarat taubat yang kedua. Syarat yang ketiga, tidak bercita-cita untuk mengulangi perbuatan maksiat selama-lamanya. Tak mau lagi lah. Tak mau lagi sentuh botol-botol arak ni. Tak mau lagi sentuh betina-betina ni semua ni. Tak mau lagi sentuh lah benda-benda haram ni. Tak mau lah. Dia punya cita-cita keazaman tu. Habis ustaz, kita ni lemah iman ustaz. Kita memang nak taubat. Habis kalau terjatuh lagi taubat lagi. Ustaz, kita buat main-main ke? Bukan main-main. Engkau nak buat lagi, entah besok entah lusa kau meninggal, sebelum sempat buat lagi kau dah meninggal. Nampak? Jangan kita tangguhkan kerana kita punya nafsu kita. Nafsu kata, alah, buat apa nak taubat? Nanti besok kau buat lagi. Dia ketawakan kita. Kita jangan peduli, tak apa. Aku nak mati ni bukan tunggu besok. Malam ni mungkin aku mati pun aku tak tahu. Astagfirullah. Tobat kita pada Allah. Itu tuan-tuan. Kita kena kuatkan keazaman untuk tinggalkan dosa maksiat kita. Itu caranya. Ini jika dosanya melibatkan dirinya sahaja dengan Allah Ta'ala. Jika dosa itu melibatkan manusia, seperti mengambil hartanya secara zalim atau secara haram, maka ditambahkan syarat yang keempat, iaitu hendaklah dikembalikan hak orang yang dizalimi itu atau minta dihalalkan. Ini yang kita sebut 3 syarat tu ialah kalau dosa kita dengan orang, dengan Allah. Dosa dengan Allah ni senang. Kenapa senang? Kita boleh bertaubat pada Allah bila-bila masa, di mana-mana. Bukan nak tunggu pergi depan Kaabah baru kita taubat, tak payah. Aku nanti ada duit, aku nak pergi umrah, nak pergi depan Kaabah, baru aku betul-betul nak taubat. Tak payah. Tak payah tunggu pergi Mekah pun tak payah. Kat Singapura pun boleh taubat. Kat mana-mana, kat rumah, kat masjid mana pun boleh. Nampak? Tapi kalau kita dosa dengan orang, kena cari orang tu. Dosa apa? Hutang dengan dia tak bayar lagi. Hutang dengan dia tak bayar lagi, kita kena bayar. Tak boleh kita jumpa selamat hari raya, maaf saya batal, halal bil halal. Ustaz dah, kita dah minta halal bil halal lah, dah beres. Engkau hutang dengan dia 10,000 kena bayar oi. Tak boleh macam tu. Kena cakap terus terang, saya ni hutang awak 10,000 belum bayar lagi. Halal 10,000 nak halal, bayar dulu baru boleh halal. Nampak? Jadi kita tak boleh macam tu. Dan macam tu juga, kalau sekiranya kita, Ustaz, saya nak bayar dengan dia, tapi saya tak jumpa dia lah. Dulu duduk kampung Ubi, kampung Batak. Kita sekarang dah rumah flat-flat ni, dah tak tahu mana lagi. Kita kena cari dia. Nak cari pun susah. Masuk surat khabar. Siapa si Polan bin si Polan, kawan saya ni yang dulu kampung Ubi, sekarang saya nak bayar hutang dengan dia, tolonglah, dah telefon saya. Kita masuk surat khabar.
Tapi kalau hutangnya tu sikit sangat, nak masuk surat khabar kena $100, hutang dia $10, tak balik modal. Dah kalau tak jumpa dengan orang yang kita nak cari, atau waris dia pun tak ada, kita pun tak kenal, kita masuklah tabung masjid ke tabung rumah anak yatim, $10 kita niatkan, ya Allah, ini aku bayar hutang sahabat aku si fulan ni, kau sampaikanlah pahala dia kepada dia. Jadi kita niatlah. Jadi besok ke akhirat dia tuntut, ya Allah, si fulan ni hutang aku $10 belum bayar. Allah Ta'ala kata, dah bayar. Mana dia bayar? Dah $10 dia sedekah kat Masjid Hasanah, niat untuk engkau. Dah dapat dah. Nampak? Itu dia cara lah tu. Kalau benda kecil kalau benda besar 10,000, 20,000, kena cari, kena umum surat khabar, cari waris dia. Bapa dah meninggal lah, cari mana anak-anak dia pula. Jadi macam tu tuan-tuan ya. Itu hutang dengan manusia. Itu syaratnya. Kalau tidak, walaupun kita dah taubat dengan Allah, dah bagus dah, pergi Mekah belajar agama, zikir semua dah bagus, tapi hutang dengan manusia tak beres. Tak beres juga kita ke akhirat. Masih sangkut lagi. Satu jenazah telah siap untuk disembayangkan. Dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ni ada jenazah, sila sembayangkan. Nabi kata, dia ada hutang tak? Nabi macam dah tahu. Ada hutang tak? Sahabat-sahabat kata ada 2 dinar dia hutang. Nabi kata, korang semayangkan. Nabi tak nak semayangkan. Nampak tuan-tuan? Kenapa? Sebab orang yang berhutang bila dia mati, roh dia tergantung-gantung, walaupun dia mati syahid. Nampak? Walaupun mati syahid. Sebab tu jangan ambil ringan tuan-tuan. Itu hutang orang, kita kena pulangkan. Hutang ni bukan mesti duit, barang pun. Ni bulan puasa dah dekat. Kita ni alhamdulillah bagus bulan puasa. Kita pun masak lebih sikit, mi ke, lauk ke, apa ke, hantar rumah sebelah. Kita dah hantar rumah sebelah, mangkuk kita ke pinggan kita, senyap, tak balik-balik. Tak balik. Kita bukan minta balas, tapi hantarlah balik, tak balik. Kita pergi air raya tengok, ini mangkuk aku ni, nak minta segan. Besok ke akhirat kita tuntut dia balik. Pasal apa kita tuntut? Pasal semua orang nak lepaskan diri dari neraka. Allah Ta'ala kata, pahala kau kurang sikit lagi. Kalau ada lagi 1 mangkuk punya pahala, kau boleh masuk dalam syurga. Ada mangkuk saya, ada si rumah jiran dia tak pulangkan, minta pahala. Macam tu tuan-tuan. Sebab tu di sini kita kat dunia bereskan. Ini rumah jirannya, mangkuk dia pulangkan. Ini pinggan dia pulangkan. Ini dia punya sudu garpu pulangkan. Jangan kita simpan. Ini semua dosa kita tuan-tuan. Itulah dia tuan-tuan ya. Kalau sekira kita sangkut dengan manusia. Jika Tuhan punya harta tu tidak ditemui seperti dia gaib dan tidak diketahui tempatnya atau telah meninggal dunia, maka hendaklah dikembalikan kepada warisnya. Jika warisnya tiada, maka hendaklah disedekahkan kepada fakir miskin dengan diniatkan pahalanya kepada tuan punya harta itu. Lakukanlah seperti itu. Jika anda tidak berupaya melakukan demikian kerana tidak mempunyai sebarang harta, maka hendaklah anda memperbanyakkan melakukan ibadat dan kebajikan serta bertaubat kepada Allah Ta'ala dan memohon kepadanya agar dihalalkannya pada hari kiamat kelak. Jadi kalau sekiranya kita tak ada duit nak pulangkan, memang kita ada hutang, tapi kita pun tak ada duit, nak bayar macam mana ustaz? Nak jumpa dia pun tak jumpa. Kalau jumpa dia, kita minta halal lah. Kalau dia halalkan, kalau tidak tak halalkan, atau memang kita tak jumpa, banyakkan ibadat, sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah-sedekah sunat. Kenapa? Nanti besok ke akhirat kalau dia tuntut, kita dah ada standby lah nak bayar dengan dia. Nampak? Satu wali Allah, dia ni semayang sunat sepanjang malam. Isteri dia tanya, bang, berapa dah semayang banyak-banyak ni? Dia kata, aku siapkan pahala. Kalau besok akhirat orang tuntut aku, ada nak boleh bayar dia. Masya Allah. Wali Allah pun nak siapkan juga, takut orang tuntut.
Kita wali pun tidak. Kalau ada anak dara baru jadi wali nikah je. Nampak? Jadi di sini kalau boleh kita pun banyak-banyak ibadat. Besok orang ni datang, dia tuntut, alamak, iyalah aku ada hutang dia. Alhamdulillah kita ada sembahyang lebih-lebih, kita pun niat ini boleh pahala bagi pada dia. Kalau pahala kita dah habis, dosa orang tu pula kita angkat. Itulah orang yang muflis, kata Nabi, orang yang bankrupt. Nauzubillah min zalik. Begitu juga jika anda berdosa kerana mengumpat orang, jika anda tidak berupaya melakukannya demikian, maka bertaubatlah kepada Allah dan memperbanyakkan beristighfar untuk diri anda dan untuk orang yang anda umpat itu. Kita mengumpat orang pun kita kena minta ampun dan maaf dengan orang kita umpat. Kena jumpa dia, kena bagi, kena declare, saya ni minta maaf lah, saya dulu ada mengumpat awak ni. Oh, engkau yang mengumpat aku. Pam, dia bagi $5. Habis ustaz sakit tau. Tak apa, $5 dia bagi kat sekarang kat dunia sikit. Besok akhirat api neraka lagi dahsyat. Tak apa, kita terima. Pandai bercakap, terimalah. Itu dia tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya kita mengumpat, kita kena declare, kena bagi tahu. Tak cukup dalam mazhab Syafi'i, tak cukup dengan kita minta ampun, minta maaf, selamat hari raya, maaf zahir batin. Dah habis dah ustaz, saya dah clear dah dengan dia. Dia pun selamat hari raya, maaf zahir batin. Kau tak cakap, kau mengumpat. Cuba kau cakap, dia maafkan ke tak? Dia cakap aja dia pun dah melenting. Nampak? Habis macam mana ustaz? Kalau saya cakap nanti dia pukul saya pun takutlah. Kalau itu kau kena banyak-banyak ibadat supaya besok ke akhirat kalau dia tuntut boleh bayar pada dia. Nampak tuan-tuan? Ini pun kita kena tahu juga cara. Jangan kita take for granted. Tak apa. Sampai akhirat kita nak bayar pun tak ada pahala. Dosa dia pula kita tanggung. Nauzubillah min zalik. Itu dosa mengumpat. Begitu juga halnya jika anda berdosa kerana membunuh orang Islam, maka hendaklah anda menyerahkan diri anda kepada warisnya, atau anda membayar diah atau pampasan ganti rugi kepada warisnya, atau anda bertaubat kepada Allah Ta'ala dan meminta warisnya menghalalkannya. Jika anda tidak dapat melakukan demikian, maka hendaklah anda bertaubat pada Allah Ta'ala agar dia halalkan kepada anda di akhirat kelak. Dalam Islam, kalau kita bunuh orang, waris yang si mati itu ada dua cara menuntut darah atau matinya warisnya. Pertama,